Belakang ada belakang. Allah, belakang ada. Ustaz tadi pakai mikrofon. Boleh tak Ustaz pakai mikrofon? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kaki kiri. Baik, dengan lafaz alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Luqman Hakim Hanafi di Faizin International Tour. Dan sekarang kita berada di Pulau Al-Baqiyah. Dan apabila kita masuk Al-Baqiyah, maka dengan adabnya di mana Rasulullah SAW berziarah Al-Baqiyah, lalu Rasulullah pun memberi salam dan Rasulullah pun dikatakan mendoakan Al-Baqiyah. Jadi mari kita mendoakan Assalamualaikum ya ahli Al-Baqiyah, ya ahli darul qaum mu'minin, darul qaum wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Allahumma fir ahli Al-Baqiyah al-waqat Allahumma fir lana wa lahum. Jadi hadirat mati Allah, cuba tengok di sebelah kanan Ustaz, tengok kanan Ustaz sambil jalan, dia kalau kita berhenti tak bagi. Ada sebelah kanan tu boleh sikit boleh. Itulah dikatakan keluarga Rasulullah SAW, ahli bait, itu Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha dan juga anaknya itu antaranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga dikatakan cucunya Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib. Nabi itu anak Sayyidina Husain bin Ali Abi Thalib dan juga dikatakan kepala kepada Sayyidina Hasan ketika mana Sayyidina Husain ini dibunuh ketika oleh Muawiyah bin Sufyan tentunya. Lalu ketika mana zaman Yazid bin Abi Sufyan anak dari Muawiyah, kepalanya dihantar balik dan dibasuh dan dimandikan di situ balik dan dikebumikan di situ. Boleh. Inilah dikatakan kedudukan keluarga Rasulullah ahli bait. Dan alhamdulillah di depan kita ni yang tadi yang pintu pagar tepi kan, dan di depan kita sekarang ni kan, mereka ni tak ada tanda tapi ramai. Inilah dikatakan antara isteri-isteri Rasulullah SAW yang 9. Isteri-isteri Rasulullah SAW 9. Antaranya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Antaranya dipanggil antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Masya-Allah tabarakallah. Zainab radhiyallahu anha dan Juwairiyah radhiyallahu anha. Di sebelah kanan kita ni adalah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Mana tu Aisyah? Alhamdulillah tabarakallah ya. Mana tu Aisyah tak? Inilah dia. Dia tak bagi tunjuk, dia tak ada tanda tapi inilah dia. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Dan kalau kita perasan tadi, nampak tak yang kat sebelah pagar tu kan? Sebelah pagar nampak tak sebelah pagar tu? Itulah puteri-puteri Rasulullah SAW. Puteri Rasulullah ni siapa? Yang antaranya anak isteri Sayyidina Uthman, yang Sayyidina Uthman digelar Zulnu'ain kan? Iaitu adalah orang yang mempunyai 2 cahaya. Itu anak Rasulullah, antaranya Ummul Kalsum, Ruqayyah, Zainab. Itulah dia ya. Itulah dia, masya-Allah tabarakallah ya. Boleh. Alhamdulillah. Jadi boleh tengok. Dan di sebelah kiri Ustaz ni tengok betul-betul ya, tengok sebelah kiri Ustaz. Inilah yang dikatakan, pernah dengar tak mazhab Maliki? Inilah Imam Malik. Di depan tu Imam Malik dan nampak tak yang belakang? Nampak tak belakang tu? Itulah Imam Nafi'. Imam Nafi' ni siapa? Imam Nafi' ni adalah guru kepada Imam Malik. Masya-Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Abang baru kita mau pergi, abang dapat cerita ni ya. Alhamdulillah tabarakallah. Baik, sekarang kita pergi lagi. Yang ini Ustaz tak nak cerita dulu. Kita pergi yang hujung kali yang kita memang nak cari ikut kesinambungan. Subhanallah tabarakallah. Yang pertamanya kita bila kita ziarah Rasulullah SAW, sudah pasti dah kita akan bertemu dengan khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, betul. Dan yang keduanya bila kita jumpa Sayyidina Abu Bakar, tadi kita jumpa Sayyidina Umar. Dan kita dah belajar kan kenapa iman dan takwa kita meningkat, kenapa kita ziarah dia, iman kita bertakwa kan naik kan. Jadi sekarang ni kita jumpa khalifah yang ketiga, kita nak bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi mari kita pergi tengok Sayyidina Uthman. Nampak tak ada papan biru yang depan tu? Nampak tak papan yang biru di depan? Yang di belakang kalau Ustaz ceramah kalau tak dengar jangan marah ya. Jadi Ustaz bagi tahu. Jadi di depan ni dikatakan warna biru tu, itulah dikatakan makam Sayyidina Uthman bin Affan, dan Ustaz tak boleh pergi sana berhenti ceramah, dia marah. Jadi Ustaz ceramah ni sekarang lah. Jadi kalau sampai ni kita pergi sana kena jalan, dia marah. Jadi ingat kata Ustaz, Sayyidina Uthman bin Affan ni dia sangat hebat. Dia bukan saja menantu kepada Rasulullah SAW yang dipanggil Zulnu'ain, iaitu punya 2 anak Rasulullah. Dia berjaya kahwin dengan 2 anak Rasulullah SAW, boleh, antara Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Tetapi juga beliau ni ada seorang yang kaya. Jadi sebab itulah kalau ikut dari segi ranking, apabila dia wafat, dia boleh dikebumikan sebelah Sayyidina Umar. Dia boleh dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW.
Tetapi beginilah iman dan takwa kita meningkat. Kalau kita lah di Malaysia, kita ada peluang orang bagi, kita nak je kan. Tetapi Sayyidina Osman tak nak. Sayyidina Osman ni dia faham apabila kita dah ada harta, orang kata kalau kita kat rumah ada nasi, tak ambil nasi lagi kat masjid. Sudahlah. Nak ambil semua dia balur kat sangat tinggi. Jadi sebab itu nak agak ambil bubuk kat sangat tinggi tu kan. Jadi mana kena lah kan. Ustaz goreng rapat ni. Kat depan tu nampak. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, maka Sayyidina Osman ni dia tak nak pasal dia tahu dia takut pada Allah, dia ada tanah. Jadi sebab itu dia kata kalau dia meninggal dunia, tanamlah dia kat tanah dia, tamat dia. Jadi sebab itu Sayyidina Osman nampak dia wakafkan habis tanah dia menjadi antaranya Quran Al-Baqi'. Ya Allah tabarakallah. Sebab itu kalau kita di Malaysia hebat. Sebab itu kalau di Malaysia sunahnya nampak tak? Macam arwah tu saya kat Johor pun di Malaysia ada orang wakafkan tanah jadi tanah perkubur daripada kisah Sayyidina Osman Affan radhiyallahu yang dikatakan antara juga sahabat Nabi yang pemurah, subhanallah. Jadi Sayyidina Osman bin Affan ni kalau kita tengok betul-betul itulah dia kedudukan yang warna biru tu kan. Tengah-tengah tu nanti ada makam, maka Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya betul. Jadi Sayyidina Osman ni bayangkan, sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita tengok jauh tak biru tu dengan Masjid Nabawi. Sebab itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, antaranya sahabat nak bertanya dalam satu kitab At-Taghrib wa Tarhib bin Hadis Syarif, ya Rasulullah, ada pun pergi ke masjid ni ada satu yang baik. Dan sebab itu kalau boleh kita pun ada impian kita nak sembahyang dekat masjid tu kan. Tetapi sebab itu seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, rumah aku ni jauh daripada hadis sahih Muslim, rumah aku ni jauh daripada masjid. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Ahsanul bait, sebaik-baik rumah ab'adu minal masjid, adalah rumah yang paling jauh daripada masjid. Sebab apa? Sebab sekali dia langkah, Allah kurniakan satu kebaikan, Allah padam satu kejahatan. Jadi kalau 2 kali langkah, 3 kali langkah, kalau dia pergi masjid tu katalah 120 langkah, 120 kebaikan diberi. Dia bukan diberi satu pahala, tetapi satu kebaikan. Kebaikan ni kita tak tahu Allah tulis apa. Dia bina anak yatim satu kebaikan ke, dia bina masjid ke satu kebaikan ke, dia wakafkan kapel kat masjid ke. Sebab itu kalau pergi masjid ni nampak Sayyidina Osman rumah dia pergi ke Masjid Nabawi, nampak tak? Maksudnya pahalanya memang betul ahli syurga. Jadi sebab itulah kita tengok inilah kedudukan yang kita nampak di depan. Sebab itulah banyak askar jaga di depan, sebab dia adalah khalifah pemimpin Islam. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu, yang mana kita tahu sedih cerita dia, beliau seperti mana Sayyidina Umar itikaf dan seperti mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni, dia ketika dia solat pada subuh, dia keluar pada rumah, ketika di Kufah, Sayyidina Ali ni lepas Sayyidina Osman dibunuh dalam satu pemberontakan, Sayyidina Umar Al-Khattab pula dibunuh ketika jadi imam, jadi tikam di belakang kan. Jadi Sayyidina Osman pula berlaku pemberontakan, ketika itu berlaku antara penyokong-penyokong, dikatakan Sayyidina Ali antara Muawiyah bin Sufyan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga pemberontakan siapa pentingnya khalifah. Sebab itulah dikatakan Sayyidina Osman juga terbunuh, dan juga dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga dikatakan dibunuh ketika solat subuh nak pergi, dan Ali pusing belakang nak pergi pintu, belakang tu ada orang tunggu tikam. Jadi sebab itu ingat kata Ustaz, maka khalifah ini perlu dijaga dan sebagainya. Baik, jadi kita tengok kan, sebab takut anak-anak tidak baik kan, nak mengorek jasad Sayyidina Osman ke apa, mungkin ini antara-antaranya lah yang dijaga dengan baik. Jadi kita akan beri salam, dia tak akan bagi berhenti, tapi Ustaz akan cuba bagi helah lah. Kami daripada Malaysia nak bagi salam. Alhamdulillah, jadi rakaman sangat baik ya. Dan insyaAllah jadi sekarang di depan kita semua penonton-penonton di luar di Malaysia sana. Jadi kita sekarang nak berhadapan dengan makam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu eksklusif bersama Ustaz Luqman, Ustaz Talib, Ibu Ijrah, yang mana jarang kita nampak makam Sayyidina Osman. Yang biasa kita nampak adalah makam Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik, jadi sekarang di depan kita ya. Yang saya cuba bagi salam pada mereka dan cakap dari Malaysia ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifahalukum? نحن من ماليزيا. أنا أستاذ، أنا أريد أن أشوف إلى ماليزيا إلى جماعة. هذا سيدنا عثمان bin Affan radhiyallahu anhu. Assalam. Inilah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu. Inilah makamnya. Asyara mubasyirin bil jannah, 10 lelaki yang dijamin masuk syurga nombor 3. Jadi apabila kita sampai seperti biasa, marilah kita bagi salam padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tabar. Kita juga akan dapat bersama Sayyidina Osman bin Affan di syurga nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita terikat dengan undang-undang, sebab di sana kita kena jalan. Ya. Jadi ini Sayyidina Osman bin Affan. Siapa tak gambar tak gambar lah. Tidak gambar.
Kita ada ustaz bagi helah begini. Boleh ya? Ini namakan Sayyidina Osman bin Affan. Baik kita pusing ke sana. Dan nampak tak di sebalik pagar tu, itu bukan burung gagak warna hitam tu. Itu semua jemaah-jemaah wanita. Nampak tak? Mereka tidak dibenarkan. Mereka tidak dibenarkan masuk ke Al-Baqiyah. Sudah itu kita bersyukur kepada Allah, kita dapat masuk Al-Baqiyah. Baik, jadi tengok tak sebelah kiri kanan ustaz ni. Dan ustaz pernah terlibat di Al-Baqiyah ni. Ustaz turunkan jenazah, ustaz kebumikan jenazah. Antara yang ustaz kebumikan jenazah ni adalah jenazah-jenazah jemaah-jemaah Faizin International Tour. Dan satu pengalaman ustaz share dalam langsung ini, yang mana ketika mana umrah bersama Ustaz Pilot pernah berlaku pada tahun 2018, ketika mana dalam kapal terbang daripada Malaysia ke Madinah. Ketika itu ada bunyi kecoh dalam terbang, dia kata ada nampak macam binatang besar. Tapi kita pun tak faham apa dia. Kita ingat lalat ke apa. Tapi wallahu alam. Tetapi bila kapal terbang mendarat, tiba-tiba seorang jemaah wanita umur dalam 40-an, dia nak ikut ustaz sangat. Ustaz bawa mak ustaz, dia nak ikut belakang kami. Bila sampai kapal terbang mendarat, jemaah akan berebut diri ambil beg atas kan. Dia ambil beg, dia diri, dia tarik sampai belakang kursi ustaz, dia jatuh. Dia pun meninggal dunia. Jadi jemaah ini, dia meninggal dunia, rupa-rupanya Nabi kata betul lah orang tanah di Baqiyah ni, masya-Allah ahli syurga. Sebelum dia ikut Ustaz Umar sama Ustaz Luqman tu, dia jaga suami dia sampai meninggal. Dia jaga mak dia sakit pun sampai meninggal. Mungkin dia adalah isteri dan anak yang solehah. Sebab itu dia dipilih, dikebumikan di sini. Baik, di depan ustaz ini, nampak tak? Nampak tak? Inilah dia katakan mak kepada lelaki yang dijamin masuk syurga yang umur 4. Walaupun kita tak nampak dia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu kan? Dia masa jadi khalifah, dia memindahkan pentadbiran Islam daripada Madinah pergi ke Iraq, namanya Kufah. Tetapi inilah antara yang disertakan, antaranya ibu kepada Assalamualaikum ya Habibi. Man hadha kabri? Man hadza Ustaz? Man hadza? adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ummi, mami. Mother of Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah ya. Jadi sebaik syukur afwan. Alhamdulillah. Dan Pakistan? Masya Allah Pakistan. Imran Khan. Ana Qazi, judge. Ustaz Kazim? Qazi, judge. Oh, Masya Allah. Ustaz ada berada Ustaz Kazim. Nahnu min Malaysia. Ana kuntu a'mal Luqmanul Hakim Hanafi. Don't let this speak English. A'mal Luqmanul Hakim Hanafi. Ismuka karim your name? Azzarik Baranja. Masya Allah tabarakallah. My son. Oh, your son. Okay. Ahlan wa sahlan. Fadal. Alhamdulillah. Syukran. Apa? Masya Allah. Kami ada Datuk Hisham juga. Masya Allah. Bersama kami Tan Sri Syam. Baik, jadi kalau kita tengok di sini, mari Ustaz dedahkan lagi umrah bersama Ustaz Pilot eksklusif mencuri rahsia di sebalik umrah. Maka di sini disebut dalam kitab-kitab sejarah Madinah dengan jelas, maka dikatakan oleh Imam Malik yang tadi kita ziarah makam dia, maka diriwayatkan di sinilah hampir 10,000 sahabat Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Di sinilah hampir 10,000 kata Imam Malik sahabat-sahabat Nabi dikebumikan di mana? Di depan sana. Manakala di arah belakang yang tuan-tuan lihat ni, yang belah kiri ni, yang pernah Ustaz turun di sana, ini semua dikatakan adalah jemaah-jemaah haji dan umrah yang pernah datang sini dan meninggal dunia. Sebab itu mereka dikebumikan di sini. Namun begitu hari ini dah tak boleh lagi. Dah mulai daripada 2 tahun setengah lepas atau 3 tahun. Tapi Covid tu tak kira lah 2 tahun tu tak ada orang datang sini Madinah. Maka jemaah yang meninggal dunia tak lagi tanam di Baqiyah. Baik, jadi nak ceritanya apa? Kita sini hampir 10,000 umat Islam yang 10,000 sahabat Nabi yang dikatakan meninggal ketika mana Nabi sebelum wafat ada sahabat dah meninggal. Nabi selepas wafat pun ada sahabat meninggal. Semua ditubuhkan di sini 10,000. Baik, itulah kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Pembongkaran subuh. Baik. 5 tahun. Pembongkaran subuh. Penukaran jenazah. Baik. Dan kubur-kubur di sini untuk menjimatkan ruang-ruangnya, subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya dia ada bertingkat. Kalau kita dipanggil di Malaysia, di Majlis Fatwa Masal, kubur bertingkat. Jadi antara di sinilah dipanggil kubur bertingkat. Kubur bertingkat ni macam mana? Walaupun tidaklah bertingkat, tapi lepas beberapa tahun jenazah tu dah habis, maka dia akan korek. Tapi korek tu sebelah lah untuk masuk tingkat sini. Tingkat sini. Ini dia. Antaranya dikatakan disebut dia mengambil masa hanya perlu 3 tahun sajalah. 3 tahun saja. Ada yang mengatakan mungkin 3 tahun setengah sebelum 4 tahun. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi di sini sebenarnya Al-Baqiyah ni adalah tanah penguburan yang dibuka oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah berlakunya yang pertama, siapakah jenazah dia? Apabila Nabi dikatakan berhijrah ke Madinah, maka ketika itu Nabi pun disambut oleh orang Ansar, oleh orang dan orang Muhajirin bersatu. Jadi dikatakan ketika Nabi baru sampai sini tak sampai 6 bulan.
Maka dikatakan seorang sahabat Nabi daripada Al-Ansar meninggal dunia. Beliau dinamakan Al-As'ad radhiyallahu anhu. Al-As'ad ni radhiyallahu anhu kenapa? Siapa yang hidup zaman Nabi, dia berkawan dengan Nabi, dia layak dapat radhiyallahu anhu sebab dia adalah sahabat. Jadi As'ad ni adalah orang pertama yang dikebumikan di sini, iaitu dikatakan Al-Baqi' dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Nampak tak? Sebab itu kalau kita sunnah Nabi tanam dekat dengan masjid, Nabi tanam dekat dengan rumah. Sebab itu kalau kita kat Malaysia perasan tak? Kenapa masjid bisa dikubur? Sebabnya memang sunnah Nabi. Nampak tak? Kalau macam kita lah, kalau mati kalau boleh dekatlah senang anak-anak nak ziarah. Tak panjang umur. Panjang umur ya. Janganlah takut pula. Dia pula muka seram lah. Jadi hanya rahmati Allah. Baik. Tumpang. Jadi itulah dia. Tetapi selang pada 9 bulan, lalu dikatakan Aisyah radhiyallahu Nabi menangis di Baqi'. Kenapa? Lalu Nabi menangis, iaitu seorang sahabat Nabi, dia wafat ketika pada tahun kedua Hijrah, dia ikut Nabi dalam peperangan Badar, dia cedera. Dan dia dikatakan meninggal dunia selepas daripada peperangan Badar. Nabi dikatakan mengucapkan dia dipanggil Utsman bin Mas'un. Utsman bin Mas'un radhiyallahu an, Nabi pun cium, Nabi pun menangis, kata Aisyah radhiyallahu. Beliau juga adalah orang yang pertama daripada kalangan Muhajirin yang meninggal dunia dikebumikan di sini. Kemudian diikutilah oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sama ada Rasulullah sebelum wafat atau dah wafat, semua 10,000 sahabat Nabi dikebumikan di sini. Alhamdulillah. Nampak tak? Baik. Manakala yang lain-lain yang belakang kalau saya cerita, takut tuan tak faham. Mereka ni daripada Hujarat, mereka ni daripada peperangan, ada berlaku pemberontakan pada zaman sahabat Khalifah. Jadi tuan-tuan, jadi saya takut tuan-tuan tak faham, kita nak pergi yang depan lagi. Baik. Nampak tak depan monumen tu, nampak tak? Nampak tak depan monumen tu? Saya tidak cakap apa-apa. Patut tadi kita ikut sana. Saya patut silap ikut sini, tapi tak bersama juga kan. Kalau ikut sana tadi boleh lalu depan situ. Baik, tetapi mari kita pergi. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah lapangkan semalam di kedai. Itulah beliau. Yang Ustaz Bazul bagi, kalau Ustaz kat Madinah, Ustaz selalu cakap peniaga, jadilah seperti dia. Try to become Abdul Rahman bin jadi, subhanallah, tabarakallah. Inilah seorang sahabat Nabi. Walaupun dia dikatakan seorang dermawan dan seorang ahli perniagaan yang hebat, tetapi beliau kalau nampak makanan-makanan kurma-kurma yang elok-elok, beliau akan letakkan di depan kedai ini untuk ambil percuma. Kalau kita dah buruk-buruk bau ni. Jadi beliau ni adalah seorang dermawan hebat. Dan beliau adalah Asyara Mubasyirin bil Jannah, 10 lelaki yang dijamin masuk syurga. Dan beliau ini dikatakan nombor 7, ada yang mengatakan nombor 6. Dan beliau inilah di-offer oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Dan ketika mana sebelah Sayyidina Osman ni, Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya ada satu lagi lubang kosong. Dan di lubang kosong itu dikatakan disediakan untuk Aisyah radhiyallahu. Tetapi Aisyah ni seorang yang baik, Aisyah ni seorang yang sangat adil, Aisyah ni layak dipanggil 10 perempuan dijamin masuk syurga, iaitu nombor 2 selepas Khadijah. Maka Aisyah tak mau. Sebab Aisyah kenapa? Aisyah ni sangat baik. Anda kata Aisyah dalam fasa haji umrah, dia dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nyatalah Rasulullah rekod dia buruk, memilih kasih, betul tak? Sebab itulah Aisyah ni baik. Dia memilih di sini dan semua isteri sini benarkan Rasulullah adil. Inilah Aisyah radhiyallahu. Sebab itu kalau kita nanti kalau dapat ceramah kaum perempuan seronok kan, itulah seorang perempuan yang adil. Dan di sebelah kanan ustaz ini, subhanallah tabarakallah, kalau ada rezeki tuan puan, mudah-mudahan ada rezeki lah. Saya tak nak sebut lagi. Mari kita lalu dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya pun tak sebut. Tapi dramatik tak? Dramatik ya? Dramatik datang sini Indonesia. Dramatik ya? Baik ya? Nampak tak Malaysia datang sini? Dan kita tengok ya. Dan mari kita pusing, mari kita tengok. Tidak ada sia-sianya. Assalamualaikum. 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 Ya Sayyidina Abdul Rahman bin Allah. Dengan kemudiannya beliau telah ditawarkan oleh Aisyah radhiyallahu untuk dikebumikan di sebelah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni rekod yang cukup cemerlang yang saya ceritakan ni ada kisah selawat Nabi kan, dia yang menangis kan. Beliau juga tidak mahu orang melihat dia sebagai seorang kafir. Sebab itu saya banyak mengambil pengajaran daripada dia. Ada orang mengatakan Ustaz Loman Fauzi Faizi naik kereta kancing bicara mana-mana. Ustaz Loman nampak sedikit. Saya belajar daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu. Yang mana beliau tidak menunjukkan kekayaan dia. Beliau lah antara dia dipanggil Zuhur. Zuhur ni bukanlah tujuan miskin sangat. Tapi dia biasa saja. Dan inilah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu. Jadi pengajaran kepada kita, iman dan takwa kita meningkat. Sebab itu kalau kita perasan, nampak tak kalau orang pergi haji, pergi umrah, dulu ayah tu kan, miskin naik BMW, miskin naik Toyota. Tapi bila umrah haji kan, Abah, macam kata, tak payahlah kau ambil lah kita Abah.
Main kucing kancing kenari kau kelisa kau. Abang ke kelisa cukup. Ya. Abang biar betul. Abang nak beli kereta. Kau belilah abang. Abang kalau beli Azia pun cukup lah. Takkan abang pencen pakai Azia? Alah, dah macam ni kan apa pun Azia pun cukup. Nampak tak? Nampak tak? Selepas dia balik pada umrah, tiba-tiba ada benda masuk kat dia. Inilah kisah Abdurrahman bin Auf. Seorang ustaz yang membimbing jemaah umrah. Kalau dia boleh sampaikan pengajian tu dapat, dia telah berjaya dalam bimbingan dia. Begitulah yang dikatakan travel, bukan mengejar jemaah berapa ramai jemaah, berapa banyak dia boleh membimbing dan memberi kesan kepada jemaah. Bila dia balik, dia membawa pulang umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belok kiri. Kalau kita belok kanan, kita pula masuk lubang tu. Jadi kita belok ke kiri. Menuju ke syurga beramai-ramai. Jangan. Kita belum banyak umur lagi. Ingat. Baik ya. Dia belum kahwin lagi. Baik ya. Jadi kita. Dia dah jumpa Rahmah Ustaz. Dah jumpa dah. Alhamdulillah. Dia ada hajat Ustaz. Dia nak pergi Jabal Rahmah Ustaz. Oh gitu. Ayat kita insya-Allah kita bawa dia. Dan si Indonesia kita bawa dia sekejap. Kita bawa dia. Jadi sekarang ni kita nak jumpa sahabat Nabi yang lagi dahsyat. Sahabat Nabi dahsyat ni siapa dia? Hadir rahmat Allah. Boleh? Jadi tadi sebelah kiri Ustaz tadi, Ustaz nak ceritakan Rahman. Pernah dengar tak satu lagi sahabat tadi? Ustaz tertinggal. Pernah dengar tak Sa'id Al-Khudri? Pernah dengar tak satu lagi sahabat Nabi 10 lelaki yang bersyurga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup garang macam singa juga, tapi tak dibilang singa, panglima yang hebat. Beliau juga bersama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mereka adalah 10 lelaki yang bersyurga. Sebab itu mereka setanding nampak tak di kemuliaan besar bersama. Kalau isteri-isteri itu bersama tadi kan. Kalau anak-anak perempuan bersama kan. Begitulah hebatnya ahli Madinah ketika itu. Mereka menyusun bersama-sama. Namun begitu tak nampak pun kekayaan kan. Begitulah hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang panglima Islam yang saya minat. Sebab itu nanti kalau balik ada anak-anak ada cucu macam abang beli satu rak ataupun panggil orang buat kabinet rak yang lawa kan. Abang pergilah kedai-kedai popular ke kedai apa. Beli yang ni kisah Nabi-Nabi 25. Rak kedua kan, sahabat-sahabat Nabi yang agung dia masuk syurga. Sahabat ketiga sahabat-sahabat Nabi yang biasa. Supaya bila anak-anak kita baca, dia dapat jadi macam ustaz. Seawal sekolah rendah semua dah khatam. Kepala otak ustaz aku nak jadi Afsar bin Bokor. Aku nak jadi Abdurrahman bin Auf. Kepala otak ustaz macam-macam. Aku nak jadi Salman Farisi. Yang ustaz cerita kan. Salman Farisi kalau dia baling, pedang dia patah balik. Apa tak? Dan benda itu ustaz baca mulai kecil. Akhirnya benda itu betul didik main. Ketika ustaz sekolah menengah, ustaz jadi seorang ustaz dan ngajar, ustaz boleh cerita balik. Nampak tak? Ayah ustaz dulu suka cerita kat radio kisah-kisah Nabi-Nabi. Lepas tu ayah ustaz sakit, ustaz panggil ustaz Daud, bagi peluang dia keluar radio, ustaz Daud nak cerita. Kesan itu penting pada anak-anak kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Baik ya? Inilah dia kata. Dan di depan lagi ada satu hebat sahabat Nabi ni. Dan juga ketika kita berada di Uhud, ingat tak? Di Al-Maharith kita cerita, beliau berpatah balik bersama dengan Khalid Al-Walid dan Ikrimah. Baik, kita tengok nampak tak ada orang duduk warna hitam tu? Nampak tak? Nampak tak ada orang duduk pada depan kita warna hitam tu? Itu bukan roh. Bukan roh. Panglima dahulu. Faham ya? Baik ya? Baik. Tapi kita boleh kita tidak boleh suspend. Faham? Kita tak boleh suspend ya? Baik. Tetapi tengok sebelah kiri ustaz. Pasal tak kubur sebelah kiri ustaz yang depan ni, dia pendek, kaki dia tak panjang. Sebelah kiri nampak tak? Dan batu nisan dia besar, nampak tak? Dan inilah hadir rahmat Allah. Nikmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Inilah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar alham. Ada yang mengatakan hikmahnya Ibrahim alaihissalam ni dia meninggal. Hikmahnya apa? Kerana takut apabila dia besar nanti mungkin orang kata dia nabi dan sebagainya. Dan hikmahnya banyak. Mungkin Nabi bersabda dalam kisah Isra Mi'raj, barang siapa yang anak dia mati kecil, anak itu akan tunggu di pintu syurga untuk tarik mak ayah syurga. Banyak hikmah-hikmah dia. Kalau kita nak cerita nanti kan berkuliah kita kat sini panjang. Ya, sangat menarik. Tetapi nampak tak yang di depan yang duduk hitam tu? Nampak tak? Bukan roh sakit kita kena tengok. Itu adalah orang baik. Dan dalam kisah hadis Nabi Muhammad SAW, maka sangat menarik ketika dalam peperangan yang dikatakan dahsyat, seorang sahabat Nabi dikatakan dia terpotong tangan dia lawan lagi, dia terpotong kiri dia lawan lagi. Dia memegang panji Islam, panji itu iaitu kalimah la ilaha illallah, terpotong kaki kanannya, terpotong kaki kirinya. Dalam keadaan tahu tak, jadi macam kacang goreng pisang macam tu. Nak Ustaz Musa nak ekskurs ini. Beliau masih lagi membawa bendera. Sebab itulah Nabi kata, orang ini walaupun dia tak ada kaki, dia tetap masuk syurga. Dia tak ada tangan, dia tetap masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, macam mana dia nak berjalan ke syurga ya Rasulullah? Dia tetap boleh berjalan. Allah menggunakan dia sayap. Dialah satu-satunya manusia makhluk Allah yang akan berterbangan dalam syurga. Beliau dipanggil Abdullah At-Tayyar.
Masya Allah, tabarakallah. Dia orang panggil ni Jaafar Tayyib. Ya, jadi dia terkenal dengan nama-nama yang hebat dan beliau juga di sebelah itu, inilah yang selalu kita dengar kat Malaysia, hidayah itu milik Allah, betul. Hidayah itu milik Allah. Seorang paling Islam yang selalu menentang Islam daripada tahun sebelum 1 hijrah, 2 hijrah, dia memimpin lawan, dia hidup lagi tahun ketiga hijrah, dia berjaya kalahkan Islam, ataupun dia kata seri, iaitu Abi Sufyan. Tetapi bertahun ke-10 hijrah, ketika Nabi menyerang Mekah, pembukaan kota Mekah, lalu Nabi menawarkan kepada ahli Mekah, siapa yang perlu Islam, dia tidak akan dibunuh, dia usir. Lalu antara yang minta jaminan, benarkan Rasulullah, beliau bernama Abi Sufyan, seorang paling selalu menentang Islam, belakang ini hati terbuka untuk Islam. Beliau kembali duduk dengan Rasulullah, duduk Mekah daripada Rasulullah. Di situlah Abi Sufyan, subhanallah tabarakallah, ketua peperangan, ketua, bang, bukan jual goreng pisang lepas kanan tu, ketua peperangan yang menyerang Islam, peperangan pada Uhud dan sebagainya. Apa kita belajar hikmah kita belajar hidayah itu milik Allah. Ya Allah, boleh tafsir Indonesia? Boleh. Alhamdulillah, balik di tafsir sungguh kan. Baik. Jadi sebelah kita Imam Malik, ingat tadi, Imam Nafiq, ingat tadi. Abang nampak kali pertama saya pertama tak rasa menyesangan. Abang dapat semua bang. Alhamdulillah dalam rombongan kita ini. Ya Allah, nampak tak ada orang tu nampak dia nangis lagi. Inilah dikatakan tadi siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah itu kami. Ya Allah. Dan disebut dalam kitab yang jelas, sangat jelas sirah-sirah. Ada pun batu yang diletak inilah sebagai penanda, tetapi penandaan itu tidak dapat menjelaskan di manakah yang dikatakan isteri Rasulullah yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Tak naklah ke sini. Baik sebab nak tunjuk balik yang depan tu. Boleh? Jadi sebab itulah dikatakan isteri Rasulullah ni ada 11, 9-nya dikebumikan di sini. Yang 2 lagi kita akan lihat di sana, iaitu yang 2 tu siapa? Antaranya dipanggil, antara yang pertama yang dia panggil Khadijah Al-Khuwailid Al-Rahab, yang ditanda di Al-Ma'ala. Yang seorang lagi yang kedua siapa dia? Mesti dah tak tahu kan, saya tak cerita lagi. Iaitu Maimunah. Jadi Maimunah ni ditanam di Nawariyah. Nawariyah ni 18 km daripada Mekah. Biasanya kalau bas kita datang daripada Madinah nak pergi Mekah, kita akan lalu. Kalau kita mudah-mudahan kalau ustaz tak tunjuk, ustaz akan tunjuklah. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah pun selalu ustaz tunjuk. Boleh ya? Di sebelah kiri kita tengok ya. Ini putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah timur juga ya. Ada termasuk cucu Rasulullah. Dah pernah dengar tak Sayyidina Abbas? Anak dia perlu ada Nabi. Assalamualaikum. Dia juga berada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayakallah. Jamaah manusia. Ana bukan syuh hada aku bihadang qul ya. Ya. Baik. Jadi ahli bait ni siapa? Ahli bait ni yang dan Nabi ini ada kepada Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Hasan ada sini. Jadi Sayyidina Husain pun ada di kepala saja. Pada Mak Zahra. Ada Nizal kiri tadi itu isteri Rasulullah SAW dan putri-putri Rasulullah SAW ya. Isteri, putri, boleh ya? Boleh saya Syarul. Boleh. Syarul ni dia akan selalu pergi lagi. Usah balik dia pergi lagi. Closing. Alhamdulillah. Jadi daripada kisah Al-Baqiyah ini kepada semua jemaah umrah Malaysia, khusus jemaah umrah Faizin. Jadi iman dan takwa kita akan meningkat. Rupanya kenapa Nabi kata barang siapa pergi Madinah iman dan takwa dia meningkat. Bila dia tengok je sejarah-sejarah di Madinah, antaranya bila dia tengok Baqiyah, iman dan takwa dia akan meningkat. Dia takut sebab apa? Nabi kata apa? Apabila Malaikat Israfil itu sangka kedua, manusia akan bangkit daripada kuburnya, lalu dia beratur di padang mahsyar, siapa ada nama di 8 pintu syurga dia akan masuk, siapa tak ada nama dia kena beratur. Sebab itulah Nabi kata yang kena beratur ni yang pertama dihisap dulu adalah siapa? Iaitu Al-Ma'ala. Yang kedua nampak tak tangan Ustaz? Iaitu Al-Baqiyah. Ya Allah, yang kita ni ya Allah, tanah kat Malaysia, kat Johor ke, kat Kelantan ke, kat Pahang ke, ya Allah, bila nak dihisap dan satu hari di Malaysia, di dunia dan berapa tahun di akhirat takut. Jadi sebab itulah hadiah rahmat Allah, iman dan takwa kita akan meningkat. Ya Allah, kalau betul lah Baqiyah dengan Ma'ala hisap dulu yang kita kat Malaysia ni, ya Allah, bila? Ya aku takut lah ya Allah, aku tak nak beratur. Kalau tak nak beratur, maka Nabi tunjukkan kepada kita, lepas ni balik, jagalah pintu syurga yang 8, antara 5 yang kita tahu, pintu la ilaha illallah, banyak sebut la ilaha illallah. Yang kedua, jagalah pintu semayang, lepas ni jaga semayang, jangan semayang ramai. Nabi kata siapa semayang awal waktu, man shalla fil awal waktu, siapa semayang awal waktu, Nabi kata apa? Ridwan Allah. Ridwan Allah ni apa? Ihsan Allah. Allah boleh berihsan, Allah boleh bagi dia macam tu. Ini bukan wa ihsan. Ini bukan wa ihsan. Allah boleh ihsan macam tu. Kalau orang kata apa? Kalau anak tu, kalau dapat 8A, abang bagi kau kereta. Tapi lah kali anak tu tak dapat 8A. Tapi pelik kan? Anak tu masuk kolej lah kali ayah dia kata apa? Nah, kau ambil lah kancil mak kau, ayah abang beli kau mak kau hadiah baru.
Maknanya ayah dia patut tak bagi dia kereta. Tapi ihsan ayah dia pasal kesian. Ambil lah. Itulah ihsan. Sebab itu baik-baik. Pernah dengar pelacur masuk syurga kerana rahmat Allah. Sebab itu kalau orang semai awal ni, Allah boleh ihsan kepada dia. Nombor dua apa dia? Ridwan Allah tu maksudnya apa? Allah boleh apa? Iaitu Allah boleh rahmatuhu. Allah boleh merahmati dia, beri kasih sayang pada dia. Nombor tiga, ghafarallahu anhu. Allah boleh ampunkan dosa dia. Jadi jagalah sembahyang awal waktu. Kemudian nama kita ada. Nombor tiga, orang yang tengok baket, oi lepas ni aku jaga nombor tiga lah. Aku kena jaga pintu puasa. Jadi kalau Ramadan datang puasa betul-betul. Kalau tak ada pun puasa sunat. Nampak? Isnin Khamis ke puasa lah sunat kerana Allah. Yang keempat, ya Allah aku kena jaga pintu empat, pintu zakat, pintu sedekah. Balik ni jemaah umrah, jemaah haji dia akan bayar zakat, dia akan banyak sedekah supaya nama dia dekat pintu zakat, pintu sedekah. Nombor lima, ya Allah aku takut jaga nombor lima. Itu pintu haji umrah. Lepas aku pergi haji atau tak pergi haji, aku pergi umrah. Kemudian kalau aku mati ada nama aku dalam pintu umrah atau haji. Nampak tak? Sebab dia dah tahu dah daripada kisah baket, dia takut tak? Ya Allah, aku tak nak lah kalau baket untung dia nombor dua. Kalau balak nombor satu. Yang kita ni kat Malaysia, nak usaha tanah kat mana kan? Kat Pahang ke, kat Kelantan, kat Sabah. Tak bila nak hisap, ya Allah takut. Okey kat nombor tiga, kita tak tahu. Mungkin nombor tiga yang kena hisap dulu, mungkin syuhada Uhud yang sebelah kita lagi. Jadi sebab itu ingat Ustaz, inilah pengajaran iman takwa kita meningkat daripada kisah Al-Baqiyah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja daripada saya Ustaz Luqman Wakil Hanafi, Faizin Indonesia Transport. Jangan lupa Google Faizin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.